Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Tajuk khutbah pada hari ini ialah sempurnakan zakatmu. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, zakat adalah ibadah yang wajib di dalam Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 267 yang dibacakan di awal tadi, di awal khutbah, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, belanjakan, yakni keluarkan zakat sebahagian daripada hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebahagian daripada apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dalam menanggung amanah zakat ini, pihak Majlis Agama Islam Selangor MAIS dan Lembaga Zakat Selangor LZS sentiasa berusaha menyampaikan ilmu dan kefahaman agar ibadah zakat itu dapat ditunaikan dengan betul dan sempurna. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, biarpun kewajipan membayar zakat tidak dapat dinafikan lagi kerana ia adalah rukun Islam dan disebutkan dengan jelas di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Namun begitu, umat Islam perlu memahami bahawa kewajipan zakat itu perlulah datang seiring dengan ilmu pengetahuan yang betul. Apabila gagal memahami ibadah zakat, maka kesannya ialah pelaksanaan zakat juga akan menjadi masalah. Ini kerana zakat diwajibkan dengan matlamat dan hikmah untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang sejahtera. Dan di antara sumber utama kesejahteraan itu ialah apabila kekayaan dapat dikongsi bersama golongan yang memerlukan. Perkongsian harta ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ma'arij ayat 24 dan 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ilil mahrum. Dan mereka yang menentukan bahagian pada harta-hartanya menjadi hak yang termaklum bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri daripada meminta-minta. Selain daripada itu, zakat juga dapat mengelakkan berlakunya kejadian yang buruk dalam masyarakat. Kejadian jenayah yang berkaitan dengan kemiskinan, misalnya mencuri, merompak, meragut dan sebagainya,
boleh ditangani dengan berkesan jika zakat dilaksanakan dengan betul. Ini kerana zakat itu sendiri sifatnya menghalang kekayaan itu daripada hanya berlegal dalam kalangan orang-orang kaya sahaja dan menyakiti hati dan perasaan orang-orang miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaila yakuna lahu bainal aghniya'i minkum. Maksudnya ketetapan yang demikian supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya dalam kalangan kamu. Muslimin yang dirahmati Allah, hukum atau fatwa ke atas zakat juga berubah-ubah mengikut perubahan keadaan, tempat dan masa. Seiring dengan dunia ini juga yang terus berkembang, maka umat Islam hendaklah sentiasa ambil tahu tentang perubahan-perubahan fatwa zakat yang dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor dari semasa ke semasa. Kegagalan mengikuti perubahan fatwa boleh menyebabkan zakat yang ditunaikan juga tidak sempurna. Misalnya, pada tahun 2017 yang lalu, fatwa kutipan zakat 2013 telah dipinda dan ia melibatkan perubahan yang besar kepada banyak corak kutipan zakat di Selangor. Antaranya ialah harta yang dikenakan zakat pendapatan telah ditambah, iaitu dengan memasukkan pemberian pihak lain yang diperolehi bukan dari sumber pekerjaan sebagai wajib dizakatkan. Manakala kaedah taksiran zakat wang simpanan juga diubah daripada mengambil baki terendah kepada baki di penghujung tahun. Begitu juga dengan fatwa ke atas pengeluaran wang dari kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, iaitu setiap pengeluaran adalah diwajibkan zakat pada saat wang itu diperolehi dan bukannya dikeluarkan zakat selepas setahun diperolehi. Malah ada satu ketetapan lebih besar telah difatwakan, iaitu umat Islam menggabungkan 4 jenis harta semasa mengira zakatnya. 4 jenis harta berkenaan adalah wang simpanan, wang pelaburan, emas bukan perhiasan, dan emas perhiasan yang melebihi uruf kebiasaan atau melebihi 800 gram. Pada tahun 2021 yang lalu, sebuah fatwa mengenai zakat ke atas mata wang kripto turut diluruskan di Selangor. Maka umat Islam yang mencipta kekayaan dengan cara melabur atau menyimpan dalam mata wang kripto wajib menunaikan zakatnya, seiring dengan hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, wa atu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat atas harta kekayaan kalian. Riwayat At-Tirmizi. Oleh itu, umat Islam yang tinggal atau berada di negeri Selangor adalah wajib mentaati semua fatwa ini, kerana ia adalah perintah ulil amri di bawah pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yaitu orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Hadirin tetamu Allah sekalian, seiring dengan perkembangan zaman juga, maka
Lembaga Zakat Selangor telah menerokai pelbagai kaedah baru untuk memudahkan urusan zakat, sama ada kutipan maupun agihannya. Misalnya, dalam isu bayaran zakat, umat Islam boleh memilih untuk melaksanakan kewajiban zakat tanpa perlu hadir ke mana-mana kaunter zakat secara fizikal. Mereka boleh menghubungi talian khidmat pelanggan dan bertanya pelbagai persoalan zakat. Ataupun lebih mudah, mereka boleh membuat taksiran zakat secara persendirian dengan hanya memuat turun aplikasi zakat di internet, termasuklah di telefon bimbit masing-masing. Umat Islam hanya perlu memasukkan maklumat jumlah harta mereka sahaja dan seterusnya, dan ia dikira secara automatik oleh komputer. Seterusnya, jawapan sama ada mereka layak membayar zakat ataupun tidak akan diberikan. Selanjutnya, mereka boleh langsung membuat pembayaran menerusi pelbagai saluran internet yang telah disediakan. Seiringan dengan matlamat untuk menggalakkan dan memudahkan umat Islam membayar zakat, maka bermula daripada 15 Jun sehingga 31 Julai 2022 yang lalu, Lembaga Zakat Selangor juga telah menjalankan kempen Bulan Taksir Zakat kepada seluruh umat Islam di negeri ini. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bulan taksir zakat dan semua pengiraan ke atas zakat ini, kita bolehlah merujuk kepada laman web Lembaga Zakat Selangor LZS, iaitu di zakatselangor.com.my, atau memuat turun aplikasi Zakat Selangor di telefon tangan masing-masing. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, apakah hasil daripada kutipan zakat yang kini ini kepada umat Islam Selangor? Jawapannya ialah ia dapat menyantuni lebih setengah juta umat Islam yang memerlukan, khususnya dari kalangan fakir, miskin, mu'alaf, orang yang sakit, anak-anak yang belajar di universiti dan sebagainya lagi. Misalnya, pada tahun 2021 yang lalu, dengan kutipan zakat sebanyak 992.9 juta, maka sebanyak 929 juta telah diagihkan kembali kepada 8 asnaf. Ia melibatkan lebih 60,000 keluarga asnaf fakir, miskin dan mu'alaf dari berbagai daerah. Zakat juga membolehkan Lembaga Zakat Selangor melaksanakan banyak program pembangunan asnaf di Selangor. Misalnya, bantuan keuangan bulanan, sewa rumah, baik pulih rumah, menanggung kos perubatan asnaf, meneruskan bantuan pendidikan rendah, menengah dan tinggi, dan mahasiswa, bimbingan dan perlindungan kepada asnaf yang ditimpa masalah sosial, menganjurkan kelas-kelas pendidikan mu'alaf, bantuan modal perniagaan asnaf, membiayai atau mendanai usaha dakwah dan banyak lagi. Muslimin sekalian, mengakhiri khutbah kali ini, berikut adalah beberapa perkara yang boleh dijadikan pedoman. Pertama, umat Islam hendaklah sama-sama mengambil tanggungjawab dengan membuat kiraan atau taksiran zakat yang betul seperti mana yang ditetapkan oleh syarak. Kedua, umat Islam juga hendaklah menyedari bahawa perbuatan menghina, mengingkari, melanggar atau mempertikaikan perintah atau arahan mana-mana fatwa adalah satu kesalahan. Ketiga, umat Islam juga hendaklah membayar zakat di kaunter-kaunter Lembaga Zakat Selangor di seluruh negeri atau melalui media online
dan aplikasi zakat Selangor demi memastikan ia benar-benar berkesan kepada asnaf yang menerimanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat wa anna Allah huwat tawwabur rahim. Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan juga menerima sedekah-sedekah, zakat serta membalasnya, dan bahawa sesungguhnya Allah dialah penerima taubat lagi maha mengasihani. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.